Malaysia is a developing country. As the country grows, the number of people moving to the city increases and consequently the volume of solid waste generated also increases. What exactly is solid waste? Solid waste is defined as the useless and unwanted products in the solid state that is discarded by the society. It includes food waste, construction debris, household appliances, discarded furniture, scrap metal, and so on. In Malaysia, a person is estimated to generate 1 kilogram of waste per day. However, the rate has increased to 1.1 to 2 kilogram per person per day. Malaysia projected solid waste production by 2020 is 33,000 tons per day. However, in 2012, the waste generated was already 33,130 tons per day. It has increased more than 90% over the decade, and yet the society takes it so easy. What will happen if we continue to ignore this issue? Climate change. Climate change is not only caused by deforestation and human activities. When organic waste decay in landfills, methane gas is generated. Water quality will also be affected when decomposing solid waste comes in contact with water. Leachate, also known as waste juice, is produced. Waste juice will affect the environment and thus the society will also be affected. Without adequate environmental consideration, more landfills will be built and hence health effects such as respiratory disease, birth effect, and asthma. So what can we do? The easiest way is to start recycling. By separating our waste, we could help reduce the waste generated. In Malaysia, there are 3 types of recycle bins: blue for paper, brown for glass, and orange for aluminium tins, steel tins, and plastic. Also, we could make compost and garbage enzyme. Burying our food waste make compost and in time, it will become natural fertilizer. Garbage enzyme, on the other hand, turns our kitchen waste into multi-purpose natural household cleaners. Now that we know what is solid waste, why it is an issue, and how we can help, it's time for us to take action and care for our Mother Earth. Sisa pepejal merupakan bahan buangan daripada aktiviti manusia yang tidak mempunyai nilai kepada manusia dan bersifat kotor yang menjadi masalah utama di kawasan bandar. Tujuan kita semula diperkenalkan adalah untuk menstabil dan mengurangkan penjanaan sisa pepejal per kapita dalam tempoh yang ditetapkan. Keadaan ini telah memberi ilham kepada beberapa NGO seperti TRIS, Persatuan Zici, Persatuan Pencinta Alam dan sebagainya untuk terlibat dalam aktiviti berkaitan sisa pepejal seperti kita semula. Persatuan Zici salah satu NGO di Malaysia yang aktif dalam mengadakan aktiviti berkaitan kesedaran alam sekitar dan juga kegiatan mengumpul barang kita semula di Malaysia. Persatuan ini melihat pengurusan sisa pepejal amat penting kerana masalah bahan sisa pepejal telah mengancam akan alam sekitar. Bukan begitu sahaja, bahan sisa pepejal juga dilihat mendatangkan kebaikan kepada manusia jika ia digunakan untuk digital semula. Pertambahan sisa pepejal terutamanya di kawasan bandar telah mendatangkan banyak masalah seperti pencemaran air. Pencemaran air ini boleh dilihat seperti di pencemaran sungai di Sungai Kelang, Sungai Skudai, Sungai Juru dan Sungai Melaka. Hal ini disebabkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri sendiri dengan membuang semua sampah dan lain-lain sisa kotoran ke dalam sungai. Tambahan pula, pertambahan penduduk, peningkatan taraf ekonomi yang mengubah gaya hidup telah menambahkan lagi jumlah sisa pepejal di kawasan bandar. Sehubungan dengan itu, isu sisa pepejal ini telah memberi galakan kepada kemunculan badan bukan kerajaan NGO untuk terlibat secara aktif. Kebanyakan NGO telah bekerjasama dengan pihak kerajaan dalam banyak program aktiviti kita semula di seluruh negara, terutamanya di kawasan bandar. What is landfill? A landfill site, also known as a dumping ground, is a site for the disposal of waste materials. Landfills, if not managed, can be hazardous to the environment. According to one of the government-appointed household waste collectors, Malaysians generate about 38,000 tons of waste per day. Have you ever wondered how long the items you throw away will take to decompose? Not everything can biodegrade in a landfill, and much of what ends up in landfills is actually recyclable or reusable. For instance, most vegetables can range from 5 days to 1 month, while an orange peel will take 6 months plus. One that might surprise you: lettuce takes 25 years to decompose. Paper is another common household item that is highly recyclable. It only takes 2 to 6 weeks to decompose, but it can also be recycled and turned into a new product.
Some items will never decompose in a landfill, such as electronics item. Glass can take up to 1 to 2 million years to decompose, which is why it's important to recycle glass. According to Ministry of Housing and Local Government, beginning from September 1, 2015, the government has made it mandatory to separate solid waste at source. Matlamat kajian ini adalah untuk mengenal pasti peranan pertubuhan T-Zuchi dalam kegiatan kita semula di Bandaraya Kota Kinabalu. Untuk itu, kajian ini akan mendalami kegiatan yang dilaksanakan dan isu yang dihadapi oleh pertubuhan tersebut dalam mengendalikan program kita semula di kawasan kajian. Oleh itu juga, kajian ini dilakukan dengan mengambil kira peranan T-Zuchi yang beroperasi di Bandaraya Kota Kinabalu. Selain itu, untuk memantapkan kajian ini, pemerhatian telah dilakukan di pusat pengumpulan barang boleh kitar yang diusahakan oleh Persatuan T-Zuchi yang terletak di Taman Perumahan Kingfisher. Oleh bagaimanapun, berdasarkan contoh tentang kajian kes kitar tersebut, ia menunjukkan kawasan kajian yang juga merupakan tumpuan aktiviti T-Zuchi. Pusat pengumpulan kepunyaan mereka juga beroperasi berhampiran dengan Dewan Rakyat serbaguna kepunyaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK). Bahagian letak kereta yang terdapat di kawasan Dewan tersebut digunakan sebagai tempat pengumpulan barang yang dihantar oleh masyarakat sekitar. Pengumpulan di kawasan tersebut dijalankan pada hari Ahad, iaitu setiap bulan yang terakhir. Kajian ini menggunakan kaedah temu bual dengan sukarelawan Persatuan Zuchi dan Pemerhatian. Sukarelawan yang terlibat dalam temu bual adalah sebanyak 2 orang, iaitu mereka yang mempunyai peranan penting dalam pertubuhan selain telah lama terlibat dengan aktiviti yang dijalankan oleh Zuchi. Di samping itu, untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai aktiviti persatuan, pemerhatian turut dijalankan di salah satu pusat pengumpulan yang terdapat di Bandaraya Kota Kinabalu, iaitu Pusat Pengumpulan Kingfisher. Selain itu, pemerhatian dengan turut serta membantu para sukarelawan mengasingkan barang boleh kitar juga dilakukan. Pemerhatian ini dilakukan sebanyak 2 kali, iaitu pada minggu pengumpulan pada bulan Oktober dan juga November 2016. Untuk dijadikan sebagai bahan bukti, beberapa gambar telah diambil di lokasi pemerhatian. Bukan itu sahaja, malah terdapat juga sumber lain yang digunakan dalam kajian ini, termasuklah bahan yang diterbitkan oleh pihak Persatuan Zuchi dan juga laman web persatuan. Artikel ini merangkumi beberapa aspek NGO dan aktiviti mereka yang berkaitan dengan pengurusan alam sekitar dan sisa pepejal. NGO seperti World Wide Fund (WWF) bertujuan melindungi haiwan hampir pupus dan mencapai keseimbangan ekosistem. Beberapa NGO luar negara seperti Zero Waste Singapore dan Conserve India aktif dalam pengurusan sisa pepejal dengan melibatkan masyarakat setempat dan mengadakan kempen pendidikan. Caribbean Recycling Foundation yang ditubuhkan di Amerika Syarikat memfokuskan usaha mereka dalam kita semula sisa kertas di institusi pendidikan dan syarikat untuk mengurangkan penebangan pokok. Kesemuanya berusaha untuk mengurangkan masalah berkaitan dengan sisa pepejal melalui pelbagai inisiatif termasuk kempen, kerjasama komuniti dan penggunaan kreatif sisa pepejal untuk produk baharu. Kajian ini mengidentifikasi peranan Persatuan Zuchi dalam aktiviti kita semula di Kota Kinabalu, Sabah sebagai respons terhadap peningkatan migrasi dan peningkatan buangan sisa pepejal di kawasan bandar. Meskipun persatuan ini aktif dan memiliki sukarelawan yang komited, mereka menghadapi cabaran seperti kekurangan sukarelawan dan rendahnya kesedaran masyarakat terhadap sumbangan barang kita semula. Pihak NGO juga menghadapi kesulitan dalam menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Oleh itu, kajian menyarankan perluasan dan peningkatan usaha dalam melibatkan lebih banyak sukarelawan serta meningkatkan kesedaran masyarakat untuk menyokong aktiviti kita semula di Kota Kinabalu, Sabah. Encik Kubalan membawa beberapa beg plastik sumber alam sekitar dengan hati yang gembira kerana hari ini adalah hari yang bersejarah untuk Encik Kubalan. Akhirnya mereka berjaya menubuhkan tempat membuat kita semula di blok rumah pangsa mereka. Because last time my first time I going explain to them, they don't understand. Then now every day I go and see them, then they can understand. Then everybody now today come and join here already. Then I feel very happy,
Seminggu yang lalu, sukarelawan Zuci menemani Encik Pubalan dan beberapa penduduk tempatan. Mereka melawat setiap jiran dari pintu ke pintu untuk memberitahu mereka mengenai penubuhan tempat kita semula di kediamannya. Di samping itu, dia berharap mendapat sokongan dari penduduk setempat. Sini buang sajalah, buang-buang lah. Itu pasal saya sini mau lebih kasih. Ya ini orang cakap. Walaupun ini adalah kali pertama mereka membuat pengasingan sumber, tapi mereka membuat kerja itu dengan cepat dan tekun. Pelibatan Zuci dalam isu perlindungan alam sekitar adalah bermula pada tahun 1990 dan motif awal penubuhan adalah untuk mengurangkan kawasan tapak sampah dan menyita semula sampah. Pelibatan Zuci telah merebak ke beberapa negara, antaranya Bandaraya Kota Kinabalu. Dalam aspek pengurusan kita semula ini, pihak Zuci akan memilih lokasi stesen kita semula yang sesuai di satu-satu tempat. Peranan utama stesen tersebut adalah sebagai lokasi tetap untuk mengumpul bahan kita semula bagi kawasan sekitarnya. Pada masa kini, terdapat lebih kurang 1,000 buah stesen kita semula di seluruh negara yang dikendalikan oleh pihak Zuci. Secara umumnya, sisa plastik boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu boleh kita semula dan tidak boleh kita semula. Bagi memudahkan pengurusan barang sisa, Zuci telah membahagikan sisa plastik berdasarkan kepada beberapa ciri khusus, iaitu sifat plastik yang tidak berkoyak dan tidak berwarna. Sebagai contohnya, bagi beg plastik, hanya plastik yang luksina sahaja yang dikita semula. Bagi plastik bungkusan makanan ringan seperti keropok, adalah jenis plastik yang tidak boleh dikita semula dan akan dikumpul untuk dilupus di tapak pelupusan. Kesimpulannya, masalah sisa pepecah perlu ditangani dengan segera kerana ia boleh meletakkan kesan negatif kepada manusia dan juga alam sekitar. Oleh itu, kewujudan NGO seperti Persatuan Zuci dalam isu ini adalah satu rahmat kerana dapat membantu pihak PPT menangani lambakan sisa yang berterusan. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus menjaga alam sekitar tidak kira di mana kita berada. Salah satu usaha adalah dengan menyertai Persatuan Zuci sebagai seorang sukarelawan dalam menjalani aktiviti kita semula. Namun, terdapat beberapa masalah yang telah wujud dan masalah ini harus dipertimbangkan oleh pihak berkenaan untuk melancarkan aktiviti kita semula.